Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersama dengan saya lagi Ustaz Jeff dalam siri Jom Dekati Quran sempena kempen Indahnya Ramadan. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan beberapa pengajaran daripada juzuk yang ke-24. InsyaAllah pada juzuk ini kita akan menyentuh satu surah daripada 7 surah-surah Hamim. Surah ini adalah surah Makkiyah. Itulah dia surah Fussilat. Surah ini menjelaskan dengan terperinci kategori iman dan kufur. Surah ini juga menekankan mengenai pentingnya seruan berdakwah. Semasa surah ini diturunkan, gangguan terhadap orang Islam di Mekah telah meningkat dengan dahsyatnya, sehinggakan mereka mula memberi rasuah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan dakwah, iaitu menyeru manusia kepada Allah. Utbah ibn Rabi'ah, iaitu pemimpin yang dihormati di Mekah ketika itu, mula berjumpa dengan Rasulullah, memarahi baginda Nabi dan menuduh baginda menjadi pemecah belah umat Arab, iaitu yang memisahkan suami dan isteri, ayah dengan anak dan sebagainya. Selepas Nabi tidak melayani tuduhan Utbah itu, maka mulalah Utbah membuat tawaran. Ditawarkan perempuan, ditawarkan harta, pangkat, bahkan sanggup mengangkat baginda Nabi menjadi raja di tanah Arab, asalkan beliau meninggalkan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melayaninya, sehinggalah Utbah berhenti daripada berkata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membacakan surah Fussilat daripada ayat yang pertama hingga 13. Bila sampai ayat yang ke-13 itu, Utbah langsung menutup mulut Rasulullah kerana tidak sanggup mendengarnya. Itulah dia berkenaan dengan ancaman yang Allah telah berikan kepada kaum Ad dahulu. Baik, mari kita tadabbur bersama pada ayat ke-33 surah Fussilat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, iaitu mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Mari kita teliti firman ini. Waman ahsanu qawlan. Allah nak bagi tahu bahawa tidak ada yang lebih baik kata-katanya ataupun seruan. Jadi di sini Allah nak memuliakan seseorang. Mimman da'a ilallah, orang yang menyuruh kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah. Jadi di sini syarat pertama untuk menjadi orang yang terbaik itu kena berdakwah kepada Allah, sama ada kepada non-muslim maupun kepada muslim yang lain, supaya mereka lebih taat kepada Allah. Wa amila salihah, serta dia tu sendiri kena kerjakan amal soleh. Ini syarat yang kedua. Jadi para pendakwah kena tarbiyah dan didik diri supaya patuh kepada Allah. Jangan suruh orang buat baik sedangkan dia sendiri menyanggahi apa yang dia serukan. Kerana itulah pada ayat yang lain Allah mengherdik mereka yang berkata sesuatu ataupun menyuruh sesuatu sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Jadilah seseorang yang banyak melakukan kebaikan untuk menepati syarat menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qala innani minal muslimin, sambil berkata sesungguhnya aku adalah orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Ini syarat yang ketiga. Dia mesti mengaku, kena rasa syukur, kena rasa mulia, kena rasa bangga kerana dia tu sebagai seorang muslim. Jangan ingat seorang muslim itu sama saja dengan kedudukan yang bukan Muslim, sedangkan Allah telah memuliakan seseorang itu dengan diberi kepada kita agama yang benar ini. Lebih menyedihkan hari ini ada yang ingin merendahkan seseorang Muslim dengan perbandingan-perbandingan yang tidak adil. Contoh, mereka berkata orang kafir yang adil lebih baik daripada Muslim yang zalim, negara kafir lebih Islam daripada negara Islam dan sebagainya. Jadi sekarang ni sudah berbagai usaha untuk merendahkan Islam sehingga orang Islam itu sendiri pun malu nak mengaku yang mereka itu seorang Islam.
Kerana itu Allah tegaskan pada ayat ini, seseorang itu harus mengaku yang dia adalah seorang Muslim, melakukan kebaikan dan mengajak manusia lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan pengajaran daripada ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam, dan semoga Allah anugerahkan keupayaan untuk kita melakukan kebaikan ini dan menggolongkan kita serta menjadikan kita di antara mereka yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.